Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton YouTube channel Cikgu Winnie. Video ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua kepada semua penonton YouTube channel Cikgu Winnie. Baik, hari ini Cikgu akan berkongsi video berkaitan dengan PDP bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Baik, hari ini Cikgu akan mengajar tajuk bab 1.3 peningkatan kendiri, iaitu mengenal diri. Standard pembelajaran pada hari ini adalah murid boleh mengenal kelebihan dan kelemahan diri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan nilai. Baik, mengenal diri, kita boleh mengenal diri kita melalui 7 aspek, iaitu kita kena mengenal diri kita, kelebihan dan kelemahan diri kita melalui 7 aspek, iaitu yang pertama aspek fizikal, yang kedua kebolehan, ketiga kemahiran, 4 adalah minat, yang kelima bakat, 6 sikap dan yang ketujuh adalah nilai. Baik, kita pergi satu persatu. Baik. Di dalam aspek fizikal ini, kita sebagai manusia kena mengenal diri kita daripada aspek fizikal. Kita kena mengenal, kita kena tahu sifat tubuh badan kita sendiri. Terdapat sifat fizikal yang boleh dibaiki seperti kelihatan kemas dan menarik. Terima secara positif, tidak berasa rendah diri daripada orang lain. Ini maknanya kalau kita mempunyai bentuk badan yang macam ni, dah lah dia rendah, lepas tu gemuk berbanding dengan yang ni, kan, dia tinggi, segak. Jadi kita tidak perlu berasa rendah diri terhadap orang yang mempunyai fizikal yang tinggi macam ni, yang diidamkan, kan. Jadi kita kena berasa positif, sentiasa berfikiran positif terhadap diri kita. Terima seadanya, tetapi ada benda yang kita boleh ubah, seperti kita boleh kelihatan kemas walaupun badan kita besar, gemuk, tapi kita boleh kelihatan kemas dan menarik. Baik, yang kedua, aspek mengenal kelebihan dan kelemahan diri. Yang kedua adalah kebolehan. Baik, kebolehan ini bermaksud kemampuan untuk kita melakukan sesuatu tugasan atau kemahiran tertentu. Itu kita kenali dia sebagai kebolehan. Kebolehan kita ini juga kadang-kala memang sukar dikenal pasti, sehinggalah apabila kita melakukan sesuatu yang baru, barulah kita dapat mengenal pasti kebolehan yang kita ada. Contoh macam dalam gambar ni, menjahit. Kita tak pernah pun menjahit, tapi apabila kita diperkenalkan dengan menjahit, kita rasa seronok. Tiba-tiba, oh rupanya saya ni boleh menjahit rupanya. Macam tu. Serupa juga dengan yang ini. Yang ini daripada tak tahu apa-apa, apabila dia membuat aktiviti seperti ini, baru dia tahu dia boleh menghasilkan sesuatu yang cantik seperti ini. Jadi ini adalah kebolehan yang kita boleh kenal pasti. Begitu juga dengan memasak. Kita tak tahu kita ada kebolehan memasak sebenarnya, tapi apabila kita telah mencuba, barulah kita tahu sebenarnya kita ini sebenarnya mempunyai kebolehan untuk memasak. Yang ketiga, aspek kemahiran. Setiap individu dari segi cara berfikir, cara kita belajar, cara kita mengingat, cara kita menakut dan cara kita menganalisis sesuatu hal adalah berbeza-beza. Kenapa?
Sebab setiap individu dia mempunyai aras kognitif yang berlainan. Kognitif ni adalah cara kita berfikir. Kognitif adalah dekat bahagian otak kita. Kalau kita ambil contoh sebagai seorang pelajar, contoh pelajar boleh tengok di dalam kelas pelajar sendiri. Ada pelajar yang dia belajar cepat saja dia belajar. Bila cikgu tanya soalan dia mudah faham. Dia excited, seronok. Ada yang macam lambat, slow kan. Yang ini dia macam bila dia bagi soalan dia macam berfikir-fikir. Ini adalah gambar kognitif lah. Cara kita berfikir, macam mana apabila maklumat sampai dekat otak kita, macam mana kita memproses maklumat itu. Dan ada juga yang bila diberikan soalan terus dapat idea macam ni. Jadi kita lihat persekitaran kawan-kawan kita sendiri, ada yang mempunyai pelbagai kognitif yang berbeza-beza. Seterusnya, aspek yang keempat adalah minat. Baik, minat ini merupakan adalah kecenderungan ataupun keinginan melakukan aktiviti yang memberi kepuasan. Orang yang minat melakukan sesuatu tidak semestinya mahir dalam bidang tersebut. Contoh cikgu bagi kalau sukan yang ekstrim, wall climbing contohnya kan. Itu sebenarnya satu aktiviti yang tak semua orang suka. Tapi apabila orang yang manjat wall climbing tu, dinding tu kan, dia akan merasa satu kepuasan. Jadi bila melakukan sesuatu itu dengan rasa kepuasan, jadi maknanya itu adalah minat. Contoh macam cikgu bagi dekat sini lagi ini adalah Muabela. Dia memang terkenal sebab apabila dia menyolek wajah seseorang tu akan kelihatan cantik. Dia minat di situ. Minat. Ada juga orang dia minat bersolek, tapi dia tidak mahir dalam bidang persolekan. Itu beza dia. Lagi satu. Ni, ada orang minat dia suka mengemas rumah, mendekorasikan rumah. Mendekorasikan rumah. Dia minat mendekorasikan rancangan, tengok rancangan mendekorasikan rumah, tapi rumah dia sendiri dia tak minat nak kemas. Tu. Kemudian tarian inang. Ini contohlah contoh minat. Ada orang dia minat tengok tarian inang ni, tengok gemalai orang-orang yang menari kan, tetapi tak semestinya dia pandai menari inang. Itu maknanya minat. Macam cikgu suka bunga. Cikgu suka minat tengok bunga-bunga yang cantik. Tapi cikgu tak pandai macam mana cara nak menanam bunga. Itu masalahnya. Kan? Okey, yang seterusnya, aspek yang kelima adalah bakat. Bakat ini adalah merupakan kebolehan semula jadi. Benda tu dah ada dalam diri kita, tetapi bakat dan latihan ini perlu seiring dalam bidang yang diceburi untuk mencapai kejayaan. Maknanya benda tu dah ada dalam diri kita. Orang kata macam gifted. Contoh macam Datuk Siti Nurhaliza. Dia ada bakat suara yang sedap didengar. Dia ada bakat menyanyi. Tetapi dengan bakat saja tanpa latihan, dia tak akan dapat mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburi. Contoh juga pelari pecut. Dia memang dah laju, tetapi kena ada latihan yang berterusan ataupun konsisten untuk mencapai kejayaan. Dan yang ini pula, ini adalah contoh karyah daripada Malaysia lah, Sharifah Kasif Fazila ni. Beliau telah memenangi Johan dalam tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Jadi alunan bacaan Al-Quran beliau ni sangat sedap bila kita dengar. Itu adalah anugerah yang telah diberikan Allah kepada dia, tetapi dalam nak membaca tilawah Al-Quran, dalam tilawah Al-Quran, beliau kena berlatih lah. Itu maknanya bakat yang dah sedia ada. Seterusnya yang keenam adalah sikap. Sikap ini adalah perbezaan yang boleh kita lihat semasa pergaulan, semasa interaksi, semasa aktiviti sosial. Dan pelajar juga boleh tengoklah kawan-kawan pelajar sendiri kan, masa bergaul tu macam mana. Contohnya kan, jika terdapat peluang atau galakan yang positif, maka akan wujud sikap positif pada diri seseorang. Maknanya
sikap kita ni bergantung kepada diri kita sendiri juga. Okay, kita boleh perhatikan. Contoh kalau cikgu bagi dekat sini, I can do it. Kalau kita dah percaya, kita saya tak boleh melakukan itu. Maknanya memang kita tak akan boleh melakukannya. Pernah dengar tak lagu jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikir kau ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Okey, maknanya usahamu tidak menentu. Maknanya kalau kita percaya kita boleh, maknanya insya-Allah kita boleh melakukannya. Jadi kalau dekat sini I can do it ni, kita kena ubah dia kepada I can do it. Kita buang T tu. Buang benda yang negatif dan jadi I can do it. Jadi kita mengubah sikap kita. Begitu juga kita kena melalui motivasi. Motivasi yang cikgu bagi, dan kalau pelajar sedar setiap kali akhir video cikgu akan bagi motivasi kepada pelajar. Kenapa? Sebab kadang-kadang daripada motivasi itu akan menyuntik semangat kita untuk merubah sikap kita daripada yang negatif kepada yang lebih positif. Okay? Dan dekat sini adalah ditulis attitude is everything. Maknanya sikap adalah segala-galanya. Kalau kita bersikap malas, jadi kita jadi malas lah. Tapi kalau kita nak mengubah sikap kita daripada malas kepada orang yang menginginkan kejayaan, sentiasa positif, insya-Allah kita boleh mengubah sikap-sikap kita ni hasil daripada pergaulan kita dengan orang luar, interaksi kita dengan kawan-kawan, sentiasa berkawan dengan orang-orang yang positif. Macam tu. Baik, dan yang ketujuh adalah nilai. Baik, apa itu nilai? Nilai ni sebenarnya merupakan pegangan dan pertimbangan terhadap sesuatu yang kita pegang. Okey, kita nilai. Mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam pelbagai situasi harian, dan nilai ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kebendaan dan bukan kebendaan. Contoh yang bukan kebendaan adalah nilai kasih sayang. Pegangan agama kita itu adalah nilai yang kita tak nampak. Tapi kalau yang kebendaan yang kita boleh nampak, seni reka bangunan contohnya. Seni reka bangunan kalau dekat Negeri Sembilan dia ada seni reka bangunan dia berbentuk Minangkabau. Ada nilai orang Minang dekat situ. Kan? Kalau orang Melaka pula dia ada seni reka bentuk dia. Dia ada nilai-nilai yang Abang dan Nyonya punya seni reka bangunan. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian Cheongsam itu memberi nilai kepada orang yang berbangsa Cina. Kalau India, sari mereka itu ada nilai-nilai mereka. Jadi setiap hari di dalam kehidupan kita ini, kita kena mengaplikasikan nilai yang ada dalam pembuatan keputusan. Nilai apa yang kita ada? Contoh kalau tengok dalam ni kan, kita ada je nilai kat sini adalah nilai, mungkin kita boleh nilai tolong-menolong, nilai-nilai yang baik di dalam diri kita. Jadi kita ada pilihan, nak tolong ke tak tolong makcik ni melintas jalan. Kita ada pilihan kan. Jadi nilai yang kita pegang, nilai kasih sayang ke, nilai baik hati ke. Jadi disebabkan nilai yang kita pegang, kesian tengok orang tua ni, makcik ni, apalah salahnya saya membantu dia. So nilai kebaikan yang ada dalam diri kita itu yang dapat kita kenal pasti bahawa kita mempunyai nilai yang baik. Itu adalah satu kelebihan yang ada dalam diri kita. Ya. Baik, jadi rumusan pada hari ini adalah kita kena mengenal diri kita. Terdapat 7 aspek mengenal kelebihan dan kelemahan diri. Yang pertama tadi adalah fizikal kita. Kita kena terima secara positif fizikal kita, kebolehan yang kita ada, kemahiran yang kita ada, minat. Okay. Minat tak semestinya mahir ya. Kemudian bakat, benda yang gifted yang ada dianugerahkan semula jadi kepada kita. Sikap kita sama ada positif atau negatif, kan? Dan seterusnya adalah yang akhir sekali adalah nilai, iaitu nilai kebendaan ataupun nilai bukan kebendaan. Baik, terima kasih kerana hadir kelas cikgu pada hari ini. Dan seperti biasa, cikgu akan tinggalkan pelajar dengan kata-kata motivasi sesuai dengan tajuk hari ini. Stay positive, good things will happen. Maknanya kita kekalkan positif, insya-Allah perkara-perkara yang baik akan berlaku kepada kita. Baik, terima kasih kerana menonton video PDP cikgu ini. Jangan lupa subscribe, sertakan like, komen dan juga share jika anda suka dengan video ini untuk dimanfaat kepada rakan-rakan yang lain. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.